Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita dunia bersama saya, Tira Minuddin. Hanya genjatan senjata kekal dan solusi dua negara mampu atasi konflik di Palestin. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, komuniti antarabangsa perlu merealisasikan penyelesaian dua negara bagi menoktahkan konflik yang sudah berlanjutan selama beberapa dekad di negara itu. Datuk Seri Anwar dalam sidang media bersama Chancellor Olaf Scholz berkata, dasar luar negara selama ini adalah konsisten dan merujuk pendirian Malaysia yang menentang apartheid serta pembersihan etnik. Sementara itu, Chancellor Jerman berkata, Jerman yang dikenali sebagai sekutu Israel bersetuju dengan Malaysia genjatan senjata kekal perlu dilaksanakan bagi mencari penyelesaian secara aman dalam konflik di Gaza. Tambah beliau, Jerman kini menjalin kerjasama rapat dengan Amerika Syarikat dan negara-negara Arab bagi mengekang pertempuran menjadi lebih buruk dan dalam masa sama mencari penyelesaian kepada konflik tersebut. Israel terus bongkak dengan memberi amaran agar umat Islam tidak menguji kesabaran mereka jika mahu tenang beribadah sepanjang Ramadan. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant berkata, pihak berkuasa bersedia untuk apa saja sebagai tindakan. Kenyataan terbabit dibuat ketika umat Islam dibelenggu kebimbangan mengenai ketegangan sewaktu Ramadan di pekarangan Masjid Al-Aqsa. Ia merupakan lokasi utama keganasan meningkat setiap tahun ketika bulan puasa bagi umat Islam. Sementara itu, Menteri Luar Jordan Ayman Safadi berkata, Jordan menolak langkah yang diumumkan Israel untuk menghadkan akses ke Masjid Al-Aqsa pada bulan Ramadan yang dianggap serangan terhadap kebebasan beribadat. Setiausaha PBB Antonio Guterres pula hari ini menggesa gencatan senjata dalam perang Israel-Palestin di semenanjung Gaza dan konflik di Sudan ketika bulan suci Ramadan bermula. Sementara itu, lebih 1,000 umat Islam berkumpul di Times Square pada Ahad untuk menyambut permulaan Ramadan dengan menunaikan solat tarawih. Sebahagian daripada mereka turut mempamerkan bendera Palestin sebagai solidariti terhadap penduduk Gaza. Solat tarawih ditunaikan dengan berlatar belakangkan papan iklan LED yang menjadi mercu tanda Manhattan. Ada yang menyanyikan lagu nasyid manakala kanak-kanak membaca Al-Quran dan orang ramai ditawarkan dengan salinan kitab suci itu. Sempena program itu, penganjur turut menayangkan solat itu pada layar putih. Solat berjemaah tersebut penting untuk meningkatkan kesedaran dan menunjukkan kepada orang ramai apa yang berlaku di seluruh dunia termasuk di Gaza. Harga beras, gula dan makanan ruji lain di Indonesia naik mendadak menjelang Ramadan. Penuaian padi yang lemah menyebabkan harga barang meningkat, mendorong kerajaan mengimport beras bagi memastikan bekalan mencukupi pada bulan puasa. Menurut peniaga, harga beras premium mencecah paras tertinggi iaitu RM18,000 sekilogram pada akhir Februari. Indonesia mempunyai penduduk Islam terbesar di dunia dan harga makanan biasanya meningkat pada Ramadan apabila penggunaan bahan itu memuncak. Bagaimanapun, keadaan lebih sukar tahun ini kerana penuaian padi yang lebih kecil dicetuskan oleh fenomena El Nino hingga taburan hujan tidak sekata di seluruh negara itu. Beberapa kawasan juga mengalami kegagalan menuai akibat banjir. Sekurang-kurangnya 50 orang cedera selepas pesawat Latam Airlines mengalami masalah teknikal ketika dalam penerbangan dari Sydney ke Auckland. Kejadian tersebut juga menyebabkan 12 mangsa dimasukkan ke hospital akibat cedera parah. Penerbangan Latam Airlines LA800 Boeing 7879 Dreamliner itu mendarat di lapangan terbang Auckland seperti yang dijadualkan hari ini. A massive jolt happened, and I was awakened, and I looked up to see the gentleman that was sitting next to me on the roof of the plane. I'm looking at him fully outstretched with his back on the roof of the plane, and then he came crashing down to the floor. It was insane. I thought I was dreaming. So anyone that was not in a seatbelt just flew randomly all across the plane. We dropped and it happened in a split second, and then suddenly all the devices and bags were up near the roof, and then next moment everything was scattered on the ground. It was people scared, screaming, crying, and lots of injuries.
Boeing dan Latam bagaimanapun tidak membuat sebarang kenyataan mengenai punca dan situasi kejadian. Sekian Dunia 10 dari Sungai ke Segara Palestin Pasti Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.